Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Adila Muhammad dalam Buletin Mingguan MSN. Sebelum ke berita utama, mari kita saksikan rangkuman berita sukan sepanjang minggu ini. Sekretariat Kerjaya dan Pendidikan Atlet atau MES telah menganjurkan satu program bual bicara yang bertajuk Rumah Idaman Bajet Tak Kesampaian pada 28 Jun. Program di Dewan Bankuit Kasar 4 MSN ini diadakan dengan kerjasama Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit atau AKPK dengan menampilkan Ketua Seksyen Pembangunan Perniagaan dan Pemasaran AKPK Kuala Lumpur, Puan Rohanizam Talib sebagai penceramah. Objektif program ini lebih menjurus ke arah memberi kesedaran dan bimbingan kepada atlet negara berkaitan cara pengurusan dan perancangan kewangan berhemah apabila mereka bersara kelab. Datuk Pandalala Rino berjaya meraih gangsa bagi acara 10 meter platform wanita pada kejohanan terjun dunia di Budapest, Hungary pada 28 Jun 2022. Ratu terjun negara kelahiran Sarawak itu meraih 338.85 mata untuk berada pada kedudukan podium dan memperbaiki catatan 313.15 yang diperolehi di peringkat sport akhir pada hari sebelumnya. Pandalala turut beraksi bersama Nur Nabita Sabri dalam acara 10 meter platform seirama pada 30 Jun sekaligus meraih tingkat gangsa kedua peribadinya di kejohanan tersebut dengan kutipan 298.68 mata di belakang pasangan penerjun dari Amerika Syarikat untuk pingat perak dan gandingan dari negara China untuk pingat emas. Bertarikh 1 Julai 2022, program penghayatan dan pembudayaan Al-Quran bilangan 4 diadakan di Surau Al-Faizin, Majlis Sukan Negara. Program bulanan anjuran bahagian hikmat pengurusan dan jawatan kuasa Surau Al-Faizin MSN ini dipimpin oleh Ustaz Aiman Rizwan Muhammad Ramlan, Johan Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan 2022. Manakala Ustaz Arfah Hosnani sebagai pentausiah bagi bacaan surah Maryam ayat 1 hingga 25. Turut hadir ke program ini Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Sukan Majlis Sukan Negara Encik Suhardi Alias. Malang tidak berbau. Pemain skuash negara S. Siva Sanggari tidak akan beraksi di Sukan Commonwealth Birmingham selepas terlibat dalam kemalangan pada awal pagi Ahad dan kini dirawat di Hospital Putrajaya. Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Faizal Datuk Al-Zubu mengesahkan perkara tersebut selepas melawat Siva Sanggari di Hospital Putrajaya pada Isnin. Jelas beliau, Siva Sanggari memerlukan tempoh 3 bulan untuk pulih selepas mengalami kecederaan di bahagian muka dan tulang belakang. For this sort of injury can take about 3 months untuk pulih. Namun perlu dipantau lagi beberapa perkara kerana kecederaan di muka ni kita bimbang jika they found anything else. But so far kita kena doakan keadaan beliau kita jangka boleh pulih sepenuhnya, InsyaAllah dalam masa 3 bulan. Datuk Seri Ahmad Faizal turut mengingatkan kepada semua atlet untuk berhati-hati, terutama ketika menghampiri tamasya dan kejohanan yang akan disertai. Tak perlulah kita nak keluar jika tak ada keperluan dan tak ada kepentingan dan sentiasa menjaga keselamatan diri, tak kira di mana mereka berada. Kita sebolehnya tidak mahu sebarang insiden yang tidak diingini menimpa atlet-atlet negara yang sudah mengadakan persiapan sejak sekian lama dan menghalang pula mereka daripada turun bertanding. Dalam pada itu, Aifah Azman dipilih sebagai pembawa jalur gemilang kontinjen Malaysia ke Sukan Commonwealth menggantikan Siva Sanggari. Majlis Olimpik Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan keputusan itu dibuat oleh Jawatan Kuasa Pemilihan yang dipengerusikan Tan Sri Datuk Seri Muhammad Nozar Zakaria pada 29 Jun 2022. Pada masa sama, Aifah juga akan digandingkan bersama Rachel Arnold dalam acara bergu wanita. Jaguh powerlifting negara Boni Bunyau Gastin mahu kekal fokus kepada persiapan menjelang Sukan Commonwealth Birmingham. Boni menjadi antara prospek utama kontinjen Malaysia untuk mempulang pingat emas dari tamasya sukan berprestij itu. Boni yang akan membuat penampilan kedua di Sukan Commonwealth mahu mempersiapkan diri dengan memperbaiki teknik angkatan bagi merealisasikan sasaran satu pingat emas menerusi Sukan powerlifting. Tahu saya dalam sasaran pingat emas tapi saya tak ambil sangat, takut jadi pressure.
Boni mendapat suntikan semangat awal selepas muncul juara kejohanan powerlifting terbuka Asia Oceania di Korea Selatan baru-baru ini. Persiapan sekarang dalam semua keadaan baik. Pas korang balik daripada kejohanan Asia Oceania dekat Korea itu, semuanya dalam baik. Untuk rekod, Boni memenangi pingat emas Sukan Paralimpik Tokyo 2020 dan berjaya memecahkan rekod dunia dengan angkatan 230 kg di kejohanan Piala Dunia Fadzar di Dubai, UAE pada tahun lalu. Selain Boni, seorang lagi atlet powerlifting, Jong Lee Ki turut disenaraikan ke Sukan Commonwealth kali ini. Latihan intensif di Thailand menjadi medan persiapan terakhir kem tinju negara sebelum bertarung di Sukan Commonwealth. Dua petinju negara yang akan menggalas cabaran bakal menjalin latihan selama 3 minggu untuk memperbaiki dan memperkemas kemahiran serta teknik bagi menghadapi tamasya itu. Dua petinju muda negara Muhammad Abdul Qayyum Arifin dan Sheikh Rahmatullah Ibrahim akan berlepas ke Korat Thailand Isnin ini sebagai persiapan terakhir ke Sukan Commonwealth. Muhammad Abdul Qayyum yang akan beraksi dalam kategori 48 kg berkata, beliau akan memastikan peluang beraksi di Sukan Commonwealth dimanfaatkan sebaik mungkin. Petinju dari Perak itu berazam memberikan persembahan terbaik dan mensasarkan berpulang pingat. Preparation setakat ni sebab saya pun baru habis game dekat Perlis Golden Glove. So badan saya dalam 90% macam tu dah ready. So nak tambah lagi untuk masa yang ada sebulan ni untuk betulkan skill, untuk kacapkan lagi, kemaskan lagi skill, teknik apa semua. Beliau yang sudah lama memasang impian untuk mewakili negara berharap penampilan kali pertama di Sukan Commonwealth ini membuahkan hasil yang positif. Kali terakhir Malaysia meraih pingat adalah pada edisi 2002 di Manchester melalui Zamzai Azizi Muhammad yang meraih pingat gangsa. Manakala pencapaian terbaik adalah menerusi Saput Biki yang menangi pingat emas pada edisi 1998 di Kuala Lumpur. Jurulatih rugby 7 sebelah Muhammad Saizul Hafifi Muhammad Noor berharap anak buahnya mampu mencuri satu kemenangan pada aksi peringkat kumpulan di Birmingham nanti. Berada dalam satu kumpulan negara-negara kuat seperti juara dunia Afrika Selatan, Scotland dan Tonga, Saizul mengharapkan main tidak mudah menyerah dan kekal fokus memberikan persembahan terbaik. Kalau kita main melihat kepada ranking, mungkin kita akan merasakan kita pasukan kedua. Tapi kalau kita boleh berdasarkan semangat kesukanan ataupun semangat untuk kita untuk pergi lebih jauh, saya rasa itu bukan satu baculan yang baguslah untuk semua pemain, menunjukkan yang mereka akan memberikan hasil yang terbaik menentang ketiga-tiga tim nanti. Skuad Bunga Raya akan berlepas awal ke United Kingdom bagi menjalani latihan terakhir dan beraksi dalam beberapa siri perlawanan persahabatan di sana sebelum menyertai Sukan Commonwealth. Antara satunya kita ada buat satu permintaan dengan pasukan British Army. Okay. Yang kedua kita ada buat permintaan dengan pasukan Fiji Barbarian yang ada di kawasan Kadi. Dan yang lain kita memohon untuk latihan bersama dengan pasukan Kadi Blues lah. Dan kita harap persiapan ini akan banyak membantulah pasukan sebelum kita sertai Commonwealth nanti. Ini merupakan penyertaan kali ke-6 skuad rugby negara dalam tamasya Sukan Commonwealth sejak penampilan sulung ketika Malaysia menjadi tuan rumah pada 1998. Nantikan minggu ini 5-5 Aziz Kota bersama saya, pemain hoki wanita kebangsaan Nurain Abdul Rashid. Training, jom! Laporan tadi mengakhiri buletin edisi kali ini. Kita berjumpa lagi dalam edisi akan datang.